Nasyid Express, 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 Nasyid Express. Ya, itu dah. Assalamualaikum, kita bersama lagi di Live Nasyid Express. Bersama kita hari ini dalam Road to Anam Anugerah Nasyid Malaysia 2020 bersama dengan 3 orang tetamu istimewa yang didatangkan khas daripada planet Mustari, planet Pluto dan planet Mareh. Dan juga kawan-kawan kita di luar sana. Nanti kita tengok panggilannya. Jadi kita juga nak berbincang dulu dengan Mas Rizal di luar sana kan. Jadi Azwar Arif ni, saya tengok memang aktif lah dengan sound systemnya, dengan promosinya, mempunyai berkahwin apa semua kan. Jadi harapan Azwar terhadap Anugerah Nasyid Malaysia ni akan mencetuskan lagi banyak lagi kendara-kendara. Atau biasa saja je, usik je. Okey, boleh cerita sikit lah apa perkembangan terkini saja je. Alhamdulillah, perkembangan Azwar terkini. lah. Alhamdulillah, perkembangan terkini musim PKP ni banyak yang job tertunda lah ataupun ditangguhkan. Walaupun Alhamdulillah saya dalam tempoh PKP ni saya proses menurunkan berat badan. Oh, betul nampak ada list-list Alhamdulillah. Express tu Syukur, hari ni hari yang ke-100 lah kan. Oh. Dah turun dalam 26 kilo lah Alhamdulillah. Oh. Syukur. Jadi saya fokus on tu lah buat masa ni kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teruskanlah InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Baik, mungkin ada produksi Arif ke yang terkini ke yang sedang dibincangkan ke ada? Karya-karya. Karya buat masa ni insyaAllah kita merancang juga nak keluar single untuk tahun depan lah 2021. Sebuah lagu kita masih lagi berbincangan lah untuk dapatkan lagu yang kena dengan semasa lah insyaAllah. Tahun depan pun tinggal beberapa minggu lagi kan, beberapa hari lagi kan. Okey, jadi Fazil Pawana senyum saja kan. Ya. Dia punya senyum dengan jambang macam Wolverine, saya teringat Wolverine lah. Okey, jadi Fazil Pawana, boleh cerita sikit apa perkembangan terbaru Pawana? Alhamdulillah. Pawana ni dia sebuah grup yang ditubuhkan pada 2004. Alhamdulillah, kata ya cabaran masing-masing, ujian masing-masing, kita merancang sampailah ni belum ada single sendiri. Tapi banyak kompilasi yang kawan-kawan buat single selawat dan sebagainya. Kita dah ada bahan-bahannya, tapi kita 7 orang nak dapat keseragaman, nak dapat kesepakatan tu, dan juga kata ya kos lah kan. Jadi dah ada lagu bertajuk Hilang. Tajuk lagu Hilang, berkisah tentang kisah benar, tapi masih lagi dalam proses. Itulah yang terkini lah kan, sambil kita bukan zaman online ni boleh lagi lebih ramai daripada 7, 8 orang, 9 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang boleh. Itu kalau bincang lah, tapi kalau nak kumpul untuk recording dan sebagainya, Dia kena muka juga lagi feeling lah. baru feel. Okey, jadi saudara Afad, Masya Allah, saudara Afad. Saya tengok Afad ni dia dalam negara, luar negara. Allah. Dia punya hebat je, Masya Allah. Jadi Afad, jadi macam mana perkembangan pengunjukan terkini? Afad yang seorang yang aktif kan di Facebook Live dan sebagainya. Allah. Jadi boleh cerita sikit, share tentang kekuatan di sebalik nasyid tu sendiri untuk menghadapi semua cabaran-cabaran ni. Baik, pertama sekali kita kena syukur lah Allah bagi peluang kita untuk merasai pandemik ni. Banyak orang yelah kalau kita bukan yang beragama Islam mungkin kita akan rasa benda ni satu tekanan yang membebankan. Betul. Memang akan terkesan lah buat mereka yang bekerja diberhentikan dan sebagainya. Tapi dari satu sudut sebenarnya hikmah yang kita boleh dapat, Allah bagi peluang kita sebenarnya untuk buat khidmat kepada keluarga sendiri bang. Ini yang saya nampak. Mungkin sebelum ni saya sibuk di luar dengan orang luar, audiens di luar, jom kenal Tuhan, jom sayang Nabi, jom orang kata berkasih sayang. Tapi yang kat rumah ni kita tinggal seminggu ni, kadang-kadang balik yang kita tahu apa, kadang-kadang bawa pergi makan, minum. Kadang-kadang mungkin ada benda-benda momen yang kita buat dengan orang luar. Contohnya solat jemaah sama. Mungkin benda itulah kadang-kadang bila berlaku kita muhasabah balik. Ya Allah, aku ni anak bini kat rumah ni, kau bantu tak untuk agama? Jadi inilah sebenarnya waktu yang sebenarnya mendidik kita sebenarnya
dalam ujian rupanya ada kemanisan tadi. Maksudnya kita manfaatkan keluarga kita. Okay, dalam kita sibuk sebelum ni, sekarang ni masa untuk kita fahamkan anak kita, solat, mengaji bersama, dapat borak dengan anak. Kalau sebelum ni dapat jumpa kejap kan, asyik keluar. Tapi bila dapat bertemu ni, dia rasa macam sangat best. Walaupun kadang-kadang rasa macam, bila nak habis ni kan? Bila nak habis kan? Tapi Alhamdulillah, Allah buka lagi minda kita ni dengan kita manfaatkan pula dunia digital. Dunia digital yang sebelum ni kita ambil remeh-remeh, contoh YouTube. Sebelum ni kita rasa macam, alah tak apalah, biarlah YouTube. Tapi sekarang dah jadi satu benda yang boleh menjana pendapatan. Itu satu. And then platform Facebook, okay, yang sebelum ni mungkin kita rasa sekadar post aktiviti kita saja, tapi sekarang dah boleh jadi sebuah pendapatan. Antaranya apa? Mereka buat basking online, buat saya sendiri pun cuba kat dalam platform Facebook melalui kita punya personal dengan kita punya page. Saya buat tazkirah basking dengan tujuan sebenarnya dengan kita mengisi masa ni lah hilang kita punya rasa tekanan perasaan tu, yang benda dah biasa kita buat. Kadang-kadang hujung minggu akan ada program, tapi bila tak ada, dah buat tu kita rasa Allahu Akbar, Alhamdulillah masih ada lagi platform yang kita boleh manfaatkan. Dan saya yakin penasyid pun di luar sana pun sedang buat benda yang sama. Maksudnya melihat apa kemampuan diri selain daripada sebelum ni kerjanya, mungkin akan ada penambahan kerja-kerja lain yang boleh mendatangkan orang kata hasil buat keluarga lah, insya-Allah. Saya minat yang ayat yang pertama tadi tu. Maksudnya memberi tamparan kepada kita semua lelaki ni, kita tak boleh syurga seorang-seorang. Kan? Kadang-kadang kita pergi masjid, kita rasa macam kita dah perfect kan? Ya, tinggal anak isteri kat rumah. Betul kan? Jadi kita dapat buat benda tu dekat rumah kan? Yes, betul. Maksudnya kita dapat lebih banyak masa lah. Yelah. Kalau dulu pengalaman saya dengan Raihan, kalau Ramadan tu saya ingat memang saya banyak ke sana, pernah sampai raya pertama di Indonesia. Tapi kita bila fikir balik waktu tu mungkin sebab masih solo, belum berkahwin. Tapi bila dah berkahwin, dia ada satu tanggungjawab yang mana dulu mungkin kita tak fikir, lepas untuk aku makan dah lah. Sekarang ni kita fikir, anak nak makan apa kan? Kita ada benda, mungkin zaman sekarang ni kita ada limit dari sudut perbelanjaan. Rasa tak perlu, boleh melepaskan, kita lepaskan. Mungkin Allah akan ganti yang lain. Betul. Cuma dalam keadaan sekarang, saya yakin sahabat-sahabat di luar semua orang tengah terkesan dengan pandemik COVID-19. Sebab apa? Sebab dia ada PKP, PKPB macam Azwar sebut pasal sound system, wedding. Saya sendiri pun buat benda yang sama juga. Sama sih. Jadi kita, dia yang nak buat wedding pun, dia orang pun ada masalah juga. Dah planning, anjak, tapi inilah sebenarnya dalam proses kita nak kenal Islam balik. Allah nak kita, Fad, kau ada apa pun, belum tentulah kau dah ni, orang kata dapat masuk syurga. Ataupun senang cerita, kau ada kereta pun hari ni, kau belum tentu lah boleh jalan. Betul. Ini yang saya nampak sekarang ni. Kau ada duit yang banyak pun belum tentu lah kau nak pergi luar negara. Belum tentu. Sebab Allah dah susun keadaannya sekarang, kau duduk rumah. Jadi apa yang kau kena buat? Kena manfaatkan masa dengan keluarga, dekatkan diri dengan Allah. Kalau dari sudut cerita pembacaan, banyaklah tanda-tanda orang kata akhir zaman dan sebagainya. Jadi kalau kita baca je tentang akhir zaman saja, tapi tak banyakkan amalan untuk ke arah tu, tu masalah buat kita lah. Jadi kita kena banyakkan masa, dekatkan diri kita dengan Allah, dan buatlah sesuatu yang boleh bantu kita dan juga keluarga, insya-Allah. Masya-Allah. Saya rasa kalau ada anugerah tu saya nak bagi kan. Allah. Anugerah tazkirah. Anugerah tazkirah dengan basking. Baik, kita ada sahabat kita di talian, saudara Mas Rizan. Di Sabah itu. Negeri di bawah Bayu Mas Rizan. Apa aktiviti? Assalamualaikum. Apa aktiviti di sana Mas Rizan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aktiviti di Sabah. Ya, Bah. Ya. Alhamdulillah. Saya dan family bercuti sekarang ni di Kundasang. Kundasang. Tengok gunung. Mungkin sejuk. Keluar karya-karya yang lebih Sejuk. kreatif ya. Ada nasyid-nasyid Kundasang ke? Ada nasyid Kundasang. Ada. Di Kundasang pun ada tim nasyid. Jadi sekarang ni memang baru habis boleh rentas daerah. Jadi kami rentas daerah dululah. Tapi kami kagum dengan Mas Rizal di Sabah dengan kawan-kawan di Sabah ya. Kuat munsyid bangkit di Sabah tu masih lagi menjalankan aktiviti dan berkeyakinan. Boleh ceritakan sikit apakah kekuatan Mas Rizal tu di sulit nasyid ni? Macam mana? Bila kekuatan nasyid ni untuk memberi dorongan dan motivasi untuk terus lagi meneruskan kehidupan. Betul.
Nah, kalau nasyid ni selalu kita basicnya selalunya maklah kan. Jadi kami sebagai musyid ni cabaran dia ialah kami tidak putus asa lah walaupun kurang show. Jadi ada apa nama rakan-rakan Sabah tu memang selalunya kalau ada festival nasyid di Sabah Sarawak tu memang semuanya sedap-sedap kan. Selalunya kalau teringat dulu pertandingan nasyid dia memang semua menghasilkan karya yang hebat-hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Di Semenanjung pun hebat bang. Ya kan Sabah. Oh, Ada hebat. rezeki lah. Saya pun Ya, saya guru saya banyak di Semenanjung. Oh ya kah? Jadi boleh datang sini lah kita makan ayam golek sini. Ramai-ramai. Boleh. Okey, harapan anugerah nasyid Malaysia 2020. Mas Rizan? Harapan untuk diri sendiri saya harap saya menang. Oh, Amin. Awal sudah Amin. promote Ni tak ni. Tidak adil ni. Saya Reaksi penganjurannya. Jadi Reaksi penganjurannya saya harap gembira. Ini adalah perkali pertama dan lepas ini terus lagi menjadi lebih besar lah. Amin. Teruskan lagi. InsyaAllah. Amin. Sebab ini macam satu langkah government support kan kita punya program ni. Jadi alhamdulillah ni salah satu berita yang menggembirakan untuk musyid Malaysia. Ya, so itu harap saya Kita lah bang ya. harap sekuat dan setinggi Gunung Kinabalu ya dia punya semangat. Betul. Tinggi. InsyaAllah bang. Terima kasih Mas Rizan. Terima kasih bersama kami Sama-sama. di Road to Anam 2020. Baik, tadi jalan Road to Anam ni tak habis lagi ni. Okey, jadi Azwar, Arif, jadi tentang harapan tentang anugerah ni mencetuskan sesuatu kepada mungkin daripada pengiat-pengiat nasyid yang baru ingin berkarya yang memang tidak ada sumber kekuatan dan sebagainya, tapi mungkin Azwar ingin memberi semangat kepada mereka. Okey, jadi alhamdulillah anugerah nasyid Malaysia ni merupakan sebuah anugerah yang saya kira cukup kira berprestij juga. Alhamdulillah merupakan satu turning point juga buat orang-orang baru yang mungkin baru lagi, dan ini merupakan satu pencetus lah untuk nasyid-nasyid baru menghasilkan karya-karya yang berkualiti dan mengikut trend yang terkini lah. Dan juga mudah-mudahan generasi-generasi baru ni pun akan nampak lagi nasyid tu apa, lebih nampak, sebab yang mainstream banyak lagu yang bukan nasyid lah. Walaupun insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya anugerah nasyid Malaysia ni akan membuka lagi mata generasi muda utamanya untuk mendekati lagi apa yang dikatakan nasyid tu lah, insyaAllah. Jadi Fazil, Pawana sendiri harapannya? Saya rasa sangat syukur kepada Allah SWT sebab saya sendiri berada dalam AJK Pelaksana. Satu sejarah yang besar lah dalam hidup kan, dapat sama-sama gerakkan program anugerah ni. Jadi doakan insyaAllah ada sponsor lah untuk single pertama. Ya. Sudah siap bagi tahu awal. Khusus nanti. Itu harapan yang paling besar sekali. Baik, terima kasih. Baik, Surah Afad yang ada pengalaman di dalam negara, luar negara. Jadi bukan saja dalam negara anugerah Malaysia ini mencetuskan dalam negara, rantau ASEAN atau rantau Asia, rantau dunia. Jadi apa ialah pengalaman dengan Raihan, pengalaman dengan kawan-kawan. Jadi mungkin ada cetusan yang baru dapat dicetus sekarang ni, boleh lihat online dan sebagainya. Betul. Mungkin sahabat ramai tak tahu Abang Jeff ni sebenarnya penulis lirik, antara penulis lirik terbaik tau. Mungkin orang tak nampak Abang Jeff orang yang menghasilkan lagu Nabi Anak Yatim. Hasil tulisan dia banyak orang tak tahu. Tapi dia saja patut dia kena interview. Okay. Tapi apa insya-Allah sebenarnya ini satu platform yang sangat baik lah. Kita dapat support daripada kerajaan, daripada masa yang sama, walaupun Anam ini, Anugerah Nasyid Malaysia ni satu brand baru, benda baru mungkin dalam industri nasyid itu sendiri, tapi masa yang sama saya lihat kita punya supporter, maksudnya sahabat-sahabat penasyid sangat proaktif, sangat sungguh-sungguh untuk berada dalam anugerah itu sendiri. Dan bagi saya inilah platform yang sepatutnya dimanfaatkan. Contohlah kita nak cerita bab dulu Raihan ke Rabani Hijaz, mungkin zaman itu memang itulah zamannya yang mana AIM meraihkan, yang ini meraihkan, tapi sekarang kita ada Anam.
yang akan insya-Allah meraihkan semua penasyid yang ada di Malaysia. Dan pada masa yang sama saya mengharapkan penasyid-penasyid yang ada macam bab sekarang kita dengar macam Fazil kata bab apa dana tak ada. Jadi kena usahakan something, maksudnya dari sudut platform yang ada ataupun cari sponsor-sponsor yang boleh meyakinkan kita dengan penghasilan. Kadang-kadang ni bukan apalah kita nak kongsi. Kadang-kadang penasyid muda mungkin dia belum nampak apa sebenarnya jalan dia nak bawa. Apa platform. Mungkin dia tersekat dengan duit. Ni yang bahaya. Duit ni bila kita letak dengan hamba duit, kita akan jadi hamba duit. Sedangkan Allah yang bagi tu. Betul. Cuma kita kena cari ruang platform macam mana yang boleh menghasilkan. Macam saya sini alhamdulillah Allah bagi izin. Bukanlah kata kita ada duit, tapi mungkin disebabkan pengalaman bersama dengan Raihan, alhamdulillah pada masa yang sama Allah jumpakan juga dengan sahabat-sahabat. Okey, kalau tak boleh macam ni, kita buat kolaborasi. Kita sharing kita punya dari sudut costing berkaitan dengan studio dan sebagainya. Yang paling penting sebenarnya adalah matlamat kita tadi. Tujuan kita buat nasyid untuk apa? Nak menyampaikan dakwah. Jadi kalau dengan duit dah menghalang dakwah, pergilah. Sedangkan dengan cara nak cari duit ni, nak cari banyak cara lain yang kita boleh cari. Maksudnya nasyid ni adalah platform untuk kita dekatkan diri dekatkan diri kepada Allah, nak bagi orang kenal Nabi, nak bagi orang berkasih sayang. Yang lain-lain tu akan datang kemudian. Amin. Okay? Jadi insya-Allah pada penasyid di luar sana, kalaulah ada lagu anda mungkin kita tak tahu kan, sebab banyak lagu ni saya fahamkan banyak lagu yang masuk, yang hantar tak terpilih untuk kategori pada tahun ini. Jangan putus harap, insya-Allah next year terus dan terus. Dan tanpa anda mungkin Anam tak akan terjadi. Tanpa penasyid di luar, penasyid muda, lama dan baru, tanpa anda tak akan berlakunya nasyid Anugerah Nasyid Malaysia. Jadi kita harap anda semua dapat terus menyokong sampailah ke tarikh yang akan berlangsung live memang insya-Allah 27 bulan 12 ini Anam di TV1. Terinspirasi ayat. Betul. Sebab saya teringat Afad ni pun terhasil daripada pertandingan nasyid. Allah, juri ni. Masa tu saya juri jadi pertandingan nasyid, juara pertandingan nasyid ni. Juara Nasyid Raihan. Juara Nasyid Raihan. Jadi di Bujugra, Banting. Banting. Maknanya daripada zero. So maknanya pada semua penyanyi nasyid di luar sana, zero itu semua bukan merupakan alasan, cabaran. Teruskan produksi, teruskan meneruskan inovasi dan teruskan berkreativiti. InsyaAllah ini hanyalah jalan terbuka luas. The Road to Anam, #Anam 2020. Dari segala kejahatan dan kecelakaan, kami takut, kami harap kepadamu. Subuh
ada